الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya kelas kuliah maghrib bulanan. Kita membicarakan membacakan kitab Riyadhus Salihin karangan Al-Imam An-Nawawi, yang mana kita masih lagi berhenti pada hadis nombor 14. Bila lepas tak habis lagi bincang insya-Allah. Saya ulang balik matan hari ini insya-Allah kita sikit. Wa an Abi Bakrah Nufai' bin Haris As-Saqafi radhiyallahu anhu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala idza iltaqa musliman bi sayfihima fal qatil wal maqtul fin nar. Qultu ya Rasulullah hadzal qatil fama balu maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Muttafaqun alaih, riwayat Bukhari dan Muslim. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah, hadis ini Abu Bakrah riwayat, bukan Sayyidina Abu Bakar, satu sahabat yang lain. Nama dia Nufai' bin Haris. Baik. Tuan-tuan, katanya kita bincang mula lepas ada hadis ni. Saya ulang balik sikit matan sebelum kita nak sambung cerita. Katanya dia riwayat daripada Nabi SAW. Nabi kata izal taqa musliman bisayfihima, bila mana dua orang muslim bertemu dengan kedua-duanya membawa pedang masing-masing, bermaksud dengan tujuan nak bunuh hang aku, nak pukul hang aku, maka kata Nabi fal qatil wal maqtul finnar, yang membunuh dan dibunuh itu di neraka. Maka Abu Bakrah ni tanya, Nufai' bin Haris ni tanya, ya Rasulullah, itu adalah untuk pembunuh, saya boleh faham. Kalau kata pembunuh dalam neraka tu saya boleh faham, pasal dibunuh orang Islam. Fama bala maqtul, tetapi pasal apa yang dibunuh tu pula masuk neraka? Maka kata Nabi, kalau yang dibunuh itu tak dibunuh, maka dialah yang akan jadi pembunuh. Maka sama saja dua-dua. Baik. Hadis ni riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi masuk dalam Riyadhus Salihin dalam bab yang pertama ni. Cuma tuan-tuan, hadis ni bila kita buka dalam riwayat Bukhari, dia ada orang kata apa, sanad dia panjang sikit. Bila mana satu orang lelaki ni mukhadram, dia bawa pedang satu ketika dalam musim pertempuran perang Jamal antara tim Sayyidina Ali dengan tim Sayyidatina Aisyah. Maka satu orang lelaki ni pi, maka Abu Bakrah tahan dia. Abu Bakrah kata, nak pi mana ni? Maka kata lelaki ni, saya nak pi tolong Sayyidina Ali. Maka Abu Bakrah kata, pi balik. Jangan tolong siapa-siapa, jangan terlibat dalam perang ni. Kerana aku mendengar kata Nabi di riwayat hadis ni. Jadi menjadi perbincangan ulama, hadis ni sahih tak sahih? Tapi muttafaqun alaih, Bukhari Muslim riwayat dalam jaluran yang sama, muttafaqun alaih. Tetapi kalau dia sahih, Nabi kata qatil maqtul finnar, yang membunuh ke, yang dibunuh ke dalam neraka. Maka kalau hadis ni sahih, yang terbunuh dalam perang Jamal itu bukan kecil anak, Zubair bin Al-Awwam, Talha, bukan kecil-kecil anak, takkan dalam neraka. Maka adakah Abu Bakrah menerakakan sahabat yang utama ni? Ulama bincang. Maka datanglah satu orang tepat syarah menceritakan, yang pertamanya ketika mana Abu Bakrah kata macam ni, bukan bermaksud merujuk kepada khusus kepada Sayyidina Ali dan Siti Aisyah. Yang kedua, tim Sayyidina Ali dengan tim Sayyidatina Aisyah bukan iltaqa, bukan bertemu memang dengan pedang, tetapi bukan bertemu dengan tujuan nak bunuh hang aku, tetapi tujuan utama mereka adalah untuk nak defend hang aku. Nak Sayyidina Ali nak jaga Aisyah, Aisyah nak jaga Sayyidina Ali. Itu tujuan pertemuan itu. Tetapi sebaliknya ada orang dalam, ada orang yang buat perangai, satu dua benda komplot dan konspirasi menyebabkan akhirnya pecah sengketa itu.
Bulan lepas saya datangkan riwayat cerita bagaimana permulaan kisah ni berlaku. Kalau tuan-tuan ingat balik saya cerita bulan lepas, kisah fitnah terhadap zaman Sayyidina Osman. Kita nak sambung yang tu, yang boleh membawa kepada peristiwa perang Jamal itu. No? Baik. Maka tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat bulan lepas kita sembang dah bagaimana tim-tim pasukan yang datang memberontak daripada 3 buah negara tu kan. 3 buah kota itu datang minta kepada Sayyidina Osman, minta kepada Sayyidina Osman agar berunding. Bincang-bincang, Sayyidina Osman kata, "Pi balik. Tak apalah, setujulah apa yang kita bincang bulan sebelum ni tu, saya setujulah kata, aku akan ikutlah apa yang hangpa nak, beberapa permintaan depa." Maka bila depa on the way balik, ada segolongan orang ni yang dia buat surat palsu, yang tulisan surat itu seolah-olah daripada Sayyidina Osman dan ada cop Sayyidina Osman. Surat tu kata, saat lagi pemberontak ni on the way balik ke negara mereka masing-masing ni, di Mesir, di Basrah ni, bunuh, di Kufah ni bunuh mereka. Maka bila mereka baca surat tu, mereka jadi marah, mereka mai balik ke Madinah. Bila mereka mai balik ke Madinah, mereka dapat satu lagi surat palsu daripada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, jangan risau, jangan takut orang kecam hamba, sebab aku bersama-sama dengan hangpa menentang Osman. Maka mereka lagi semangat bila Sayyidina Ali yang orang kata apa, nak sokong mereka. Kemudian satu ketika kita berhenti bulan lepas, Sayyidina Ali pi jumpa mereka, pi marah mereka. Mereka kata kat Sayyidina Ali, hang ni macam mana, tuan ni macam mana, hari itu hang tak surat kata sokong kami, hari ni tiba-tiba marah kami pula. Sayyidina Ali kata apa? Wallah ma katabtu syai'an, aku tak pernah tulis apa-apa pun kat hamba. Kita berhenti yang tu bulan lepas. Maka tuan-tuan, golongan pemberontak ini makin ramai sebab surat palsu yang disebar itu, yang mengatakan Sayyidina Osman suruh bunuh itu, benda tak seronok tuan-tuan, benda yang fitnah, benda yang orang kata apa, negatif ni memang cepat tersebar. Benda-benda baik orang tak sebar. Itu memang lumrah dunia lah. No? Sehari dua ini viral kisah kubur berdarah, tuan-tuan tengok di internet kan. Ada satu kubur tu ada ayat merah, mungkin ayat tanah ke apa, wallahu taala alam. Tapi jadi viral, orang pakat sembang, pakat share gambar, kubur dan sebagainya, maka mungkin jadi aib kepada family. Sedangkan mungkin itu kejadian geografi bumi dan sebagainya ke, mungkin orang pergi tumpah ayat sirap ke apa ke, kita cepat benar menuduh dan menghukum, pakat sembang merata mayat ni. Duk bincang kubur orang berdarah tak berdarah. Kubur kita belum tentu. Kan? Tapi nak abang kata apa? Benda itu memang cepat laku. Kebencian mudah dijual pada akhir zaman ini. Tetapi kasih sayang mudah didapati, susah didapati. No, benda-benda benci, benda-benda fitnah, benda-benda nak marah ke orang cukup mudah dan cukup cepat orang sebar. Tetapi benda-benda kasih sayang, benda-benda cinta ini orang tak apa nak pandang. Nah, itulah yang makin paling susah nak dapat di akhir zaman, kasih sayang dan cinta. Maka tuan-tuan, mereka kepung rumah Sayyidina Osman. Mereka kepung rumah Sayyidina Osman, makin lama makin ramai. Masa ni tuan-tuan, sahabat-sahabat yang utama, Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah, Zubair bin Al-Awwam, Talhah dan sebagainya, sahabat-sahabat yang utama ni tak ada di Madinah. Masa ni musim haji. Mereka keluar pergi ke Mekah nak buat haji. Maka golongan-golongan pemberontak ni mai pada seluruh kawasan luar ni mai kepung Madinah lagi besar kepala. Pasal ibu kita tak ada. Macam tu. Ada di Mekah. Maka tuan-tuan dia kepung rumah Sayyidina Osman lama. Maka mereka tu pun buatlah kempen mengatakan nak tukar khalifah dan sebagainya, ataupun kalau tidak mereka nak bunuh dan sebagainya. So satu ketika itu disebut dalam riwayat ini bagaimana Sayyidina Osman keluar pergi menghadap mereka. Dah lama sangat kepung, Sayyidina Osman pun keluarlah pergi menghadap mereka for the second time, kali yang kedua. Yang pertama orang tu setuju dah, tetapi orang fitnah Sayyidina Osman, maka mereka mai pula. Kali kedua mereka mai kepung rumah Sayyidina Osman lama, Sayyidina Osman keluar sekali lagi pergi jumpa mereka. Sayyidina Osman kata, adakah kamu semua nak bunuh aku? Bertujuan, adakah aku dengar kempen kamu nak tukar aku, kamu nak jatuhkan aku, kamu nak bunuh aku? Sayyidina Osman kata kat mereka semua pemberontak ni, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, tetapi aku pernah dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kat kami, la yahillu damun imri'in illa bi ikhda salasin. Tak halal darah satu orang lelaki, seseorang lah. Tak halal darah seseorang, bermaksud tak boleh membunuh seseorang melainkan dengan 3 sebab. Rajulun zana ba'da ihsanihi,
lelaki ataupun seseorang yang berzina ba'da ihsanihi, muhsan, menikah. Seorang lelaki ataupun seseorang yang berzina setelah mana dia menikah, yang tu boleh bunuh. Fa alaihi ar-rajmu, kepadanya itu direjam, maksudnya rejam sampai mati. Syarat pertama nak bunuh orang, kalau dia tu menikah dah dan dia berzina, boleh bunuh. Aw qatala amdan, ataupun orang yang membunuh orang lain amdan, dengan sengaja. Qisas, bunuh dia balik. Ya. Au irtadda ba'da islamihi, ataupun orang yang telah murtad setelah mana dia masuk Islam, bunuh, kata Sayyidina Uthman. Fa wallahi ma zanaitu fi jahiliyah wala Islam, dan demi Allah aku tak pernah berzina walaupun masa aku jahiliyah dulu dan masa aku Islam aku tak pernah berzina, kata Sayyidina Uthman. Wala qataltu ahadan, dan aku tak pernah bunuh siapa-siapa pun dengan sengaja. Dalam medan perang lain cerita, ni bunuh saja-saja bunuh ni. Ya. Wala irtadatu mundzul aslamtu, dan aku tak pernah murtad sejak mana aku Islam. Inni asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dan aku bersaksi bahawasanya tidak ada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan Muhammad itu hamba-Nya dan rasulnya. Dan fabima taqtulunani, dan kenapa hangpa nak bunuh aku? Ketiga-tiga alasan ini yang Nabi bagi, ketiga-tiga itu tidak ada pada aku. Sekarang hangpa ada kempen nak bunuh aku. Kenapa? Dan depa speechless, depa tak mampu jawab. Keadaan di Madinah masa ni tuan-tuan, dia jadi makin tegang. Sahabat tak ramai, banyak yang keluar pergi buat haji. Adalah beberapa orang sahabat ada yang ambil jalan untuk orang berkecuali. Okey. Tetapi kebanyakan pergi buat haji, ada yang keluar berhijrah selepas kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada yang mengajak dan sebagainya. Maka golongan-golongan pemberontak ni makin besar kepala ramai-ramai. Maka tuan-tuan, wa fi fatrah min, dan masuk ke musim baru, iaitu bila menjelang masuk 15 Zulkaidah. Kan saya kata tadi, dia pergi musim haji, maka bulan Syawal dan sebagainya. Bila masuk ke bulan Zulkaidah, Sayyidina Uthman masih ada steady. Pemberontak duk keliling rumah Sayyidina Uthman lama tuan-tuan, beberapa bulan dah ni. Maka puak-puak pemberontak ni mula risau. Dia fikir apa? Nanti sekarang masuk Zulkaidah. Nanti masuk Zulhijjah, lepas tu geng-geng haji akan balik main Madinah. Yang paling mereka takut, mak kita lah, Sayyidatina Aisyah, isteri Nabi. Macam mana kita nak jawab nanti ni? Talhah balik, Zubair balik, sahabat-sahabat yang besar-besar akan balik. Apa kita nak jawab ni? Mereka bentar mereka salah. Maka dia berkata, kita kena buat anjakan paradigma, kena buat sesuatu yang lebih tegas terhadap Sayyidina Uthman ni. Mereka tak mau sungguh kat Sayyidina Uthman ni, hanya kerana fitnah. Baik. Maka bada'al mutabarridun yadkhuluna fi marhalah jadidah. Maka marhalah jadidah, satu stage yang baru. Pemberontak ini masuk kepada marhalah, satu fasa yang baru pula, makin cengih. Mula-mula dia duduk slow keliling kepung rumah lagu tu ya. Masuk bulan Zulkaidah, 15 bulan ke atas, depa mula masuk ke fasa yang baru, lebih tegas terhadap Sayyidina Uthman. Ya. Wahya annahum man'u ta'aman wasyarab an Uthman bin Affan. Mereka mula halang. Mula menghalang ta'am, makanan dan minuman masuk ke rumah Sayyidina Uthman. Mereka mula menyekat makanan dan minuman daripada masuk ke rumah Sayyidina Uthman. Mereka kepung keliling. Orang nak pergi beli apa-apa makanan bagi pun mereka halang. Maknanya mereka nak sekat biar Sayyidina Uthman kelaparan dalam rumah tu, biar pergi. Mereka sekat. Kemudian bila benda ni berlarutan begitu lama, Sayyidina Uthman keluar pergi kat mereka sekali lagi. Sayyidina Uthman kata, bukankah pernah tak kamu dengar cerita Sayyidina sebut? Ya, waqala, berkata Sayyidina Uthman, zalika kharaja lahum. Sayyidina Uthman keluar pergi kat depa, waqala, dan berkata, ansyadakumullah ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qadamal Madinah liqal masjid bi ahli. Faqala, takkah kamu tahu ketika mana Nabi kita sampai Madinah dulu, masjid kita ni sempit. Dan Nabi berkata kepada orang Islam, may yashtari hadhil baq'ah min khalisin malihi fayakunu fiha kamuslimin walahu khairum minha fil jannah. Siapalah yang nak beli sebidang tanah tepi ni,
dengan duit dia sendiri agar dapat diperbesarkan rumah orang Islam ni, itu masjid ini, agar dia dapat kemuliaan, kedudukan di hari akhirat di syurga nanti ni, siapa nak beli? Maka kata Sayyidina Osman, fashtaraitaha, dan aku beli. Faja'alatha bainal muslimin wa antum tamna'uni an usalli fihi rak'atain. Dan akulah yang beli tanah itu, dibesarkan Masjid Nabawi itu agar orang Islam boleh semayang ramai-ramai, dan sekarang hampa halang aku pi masjid tu. Masjid yang aku tolong perbesar tu, dengan duit aku sendiri, aku yang bantu perbesar, sekarang masjid itu hampa halang aku pi, kata Sayyidina Osman. Summa qal, kemudian kata Sayyidina Osman lagi, ata'lamuna anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lima qadama al-Madinah lam yakun biha bi'run. Takkah kamu tahu ketika mana Nabi sampai ke Madinah dulu, orang Islam susah. Kita tidak ada telaga air, tidak ada sumber air. Tidak ada sumber apapun illa bi'rur rumah. Tidak ada sumber apapun melainkan telaga rumah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi berkata, may yashtariha min khalisi malihi. Sesiapa di antara kamu semua yang nak beli telaga ni, nak wakafkan telaga ni agar jadi kegunaan untuk orang Islam, walahu khairum minha fil jannah, agar dapat kedudukannya yang baik di syurga, fashtaraitaha min khalisin mali, dan aku terus beli tanpa tanya apa-apa, tanpa cakap banyak, tanpa fikir lama, aku beli dan aku wakafkan kepada orang Islam Madinah telaga ni. Wa antum tamna'uni an ashraba minha syurba, dan hari ini telaga yang aku beli, aku wakaf untuk orang Islam minum di Madinah, telaga yang sama hampa halang aku minum. Saya Osman tanya ni, apa punya manusia ni? Ya? Aku yang perbesar masjid tu, hampa tak bagi aku pergi semayang. Duduklah rumah. Makanan tak bagi naik, minuman tak bagi naik. Aku yang beli telaga ni, wakaf untuk orang Islam. Wakaf untuk orang Islam. Hampa tak bagi air telaga ni untuk aku minum, sedangkan aku yang beli. Apa punya manusia ni? Maka mereka tahu benda tu, tetapi mereka tak peduli dengan kata-kata Sayyidina Osman. Tuan-tuan tengok pemberontak golongan muda ni, bukan parti muda baru buat ni tak. Ni orang muda ni. Ya? Dia memang ada agresif sikit, sebab tu orang muda kena ada panduan daripada orang tua juga. Tidak, tuan-tuan, orang muda ni hati panas, hati cepat panas. Ya? Kadang-kadang orang kata apa, otak seminit, buat kerja tak fikir. Akhirnya dia akan menyesal balik. Nanti kita akan tengok ada orang yang menyesal balik nanti. Bukan ada, ramai. Muhammad bin Sirin jumpa dengan salah seorang yang penampak Sayyidina Osman, tangan dia tak boleh angkat. Ni riwayat daripada Ibnu Sirin, Muhammad bin Sirin, pada zaman tabi'in nanti tu. Tangan tak boleh angkat terus sampai ke mati ya. Dengan main tuan-tuan, ni sahabat Nabi. Bahkan yang dijanjikan syurga. Baik. Maka tuan-tuan, bila mana cerita tentang sekatan makanan dan minuman ini sampai ke telinga Sayyidina Ali, Sayyidina Ali baru tahu cerita ni. Mula-mula dia rahsia pada Sayyidina Ali. Lama-lama cerita ni sampai juga kat Sayyidina Ali. Bila Sayyidina Ali cek, Sayyidina Osman lama tak turun main masjid. Rupa-rupanya dia sekat Sayyidina Osman daripada keluar daripada rumah, dan tak bagi makan dan tak bagi minum, dikurung dalam rumah. Maka Sayyidina Ali jadi begitu marah. Faqama Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu fahamala al-ma' fi qurbih wa rakaba ala baghlatihi wa dakhala baina sufufil mutamarridin. Maka Sayyidina Ali terus bangun, dia ambil air berkantung-kantung ni dan makanan, dia bubuh atas dia punya, disebut tadi baral dia, keldai dia, dan dia pergi ke tengah-tengah saf pemberontak ni. Mereka ramai tuan-tuan, ratusan orang keliling istana Sayyidina Osman. Sayyidina Ali pergi seorang, tak peduli, sebab dengan rasa kasih dan sayang Sayyidina Ali terhadap Sayyidina Osman. Siapa kata dia bergaduh? Tak bergaduh lah. Ini semua orang-orang saja, orang bukan Islam saja nak bagi pecah. Tak bergaduh apa pun. Sayyidina Ali lah yang bawa ayat, bawa makanan. Seorang-seorang dia berani pi, kerana kasih dan sayangnya dia kepada Sayyidina Osman. Bawa pi. Masuk wadakhala baina sufufi mutamarridin. Masuk ke antara celah-celah saf-saf mutamarridin. Bila kata sufufi saf ni, depa buat line jaga tu. Sayyidina Ali tak peduli, dia masuk seorang-seorang dia. Hampa berani sentuh aku. Sayyidina Ali ni gentle. Maka bila Sayyidina Ali masuk sampai ke tengah, depan-depan pintu masuk dah, hatta qala lahum, sampai di depan dah, Sayyidina Ali menghadap depa semua. Berkatalah Sayyidina Ali kepada depa, wallahi, demi Allah,
inna farisun warruma la yaf'alun kafa'alkum hadha bihadzal rajul. Demi Allah, kata Sayyidina Ali, sesungguhnya orang-orang tentera Parsi dan tentera Rom pun takkan buat seperti mana hampa buat kepada lelaki ini. Sayyidina Ali nak gambarkan apa? Orang kafir pun tak gamak buat lagu mana hampa buat kat pemimpin hampa ni. Sayyidina Ali kata, punya tak ada perikan manusiaan. Tak ada rasa belah ihsan. Kawan tu sampai tak makan, tak minum berbulan. Sekat dah daripada minum, sekat dah daripada makan, sekat dia keluar daripada rumah, sekat dia turun di masjid. Apa punya manusia ni? Kata Sayyidina Ali, orang-orang kafir pun tak buat dah kat pemimpin mereka macam tu. Apa orang Islam yang dapat petunjuk hidayah ni boleh buat, gamak buat lagu ni. Bahkan orang yang sedang hampa buat ini adalah orang yang berjasa besar terhadap Islam. Menantu Rasulullah lagi. Allah. Maka tuan-tuan, Sayyidina Ali begitu marah. Bila marah-marah ni tuan-tuan, mereka tak peduli lah. Mereka buat pekak bodoh, tapi mereka tak boleh lawan Sayyidina Ali lah. Dan Sayyidina Ali pun seorang masa ni. Sayyidina Ali bagi makanan dan minuman. Baik. Maka tuan-tuan, wa tamkinu syayatin min qulubi haula'il mujrimin famna'ul ma' ay yadkhula ila Utsman radhiyallahu anhu wa lam yakun yusalli ilaihi ma'un illa min jarihi malasiqun lahu Amru bin Hizam. Maka depa sekat, Sayyidina Ali dah bagi makanan, lama-lama habis gitu depa sekat sampai tak ada air, hatta bukan kata untuk minum, nak ambil air sembahyang pun tak boleh dah. Sehingga kan Sayyidina Utsman terpaksa bila mana nak ambil air sembahyang, terpaksa ambil air daripada minjarihi mulasiqun, daripada jiran sebelah rumah dia. Apa nama dia? Amru bin Hizam. Ini jiran sebelah rumah Sayyidina Utsman. Pinjam air rumah member sebelah, sahabat sebelah untuk nak ambil air sembahyang. Sampai tara-tara tu depa tak peduli, tak sembahyang tak apa. Kami nak torture lah. Sedangkan tak ada kesalahan apa pun Sayyidina Utsman buat kat depa. Fitnah semata-mata. Percaya fitnah lebih daripada kebenaran. Baik. Wa hadza fi awwala yaumain faqat. Tapi benda ni cuma berlangsung 2 hari awal ya. 2 hari ya. Lepas tu depa perasan sengap-sengap Amru bin Hizam ni pergi hantar ayat rumah Sayyidina Utsman dengan Amru ni pun kena sekat. Wa fi yaumi salis, pada hari ketiga dan seterusnya, mamnu' dihalang alma tamama, dihalang ayat kesemuanya, keseluruhan kejiranan itu tak boleh masuk ayat terus. Sebab hampa pergi bantu Sayyidina Utsman, hampa pun tak dapat ayat sampai tara tu. Wa huwa yaumu, pada hari ke-17 min Zulhijjah sanah 35 Hijrah. Ini berlaku pada 17 Zulhijjah tahun 35 Hijrah. Nak dekat-dekat dah ni. Baik tuan-tuan. Maka wa fi hadzal yaum ya'lamul mutamarridun anna juyush Syam wal Basrah wal Kufah qad iqtarabat minal Madinah. Maka bila mai musim Zulhijjah itu, mereka mula dengar cerita yang tentera-tentera Muawiyah daripada Syam, tentera-tentera daripada Basrah, tentera-tentera daripada Kufah, tentera kerajaan betul, dah dapat info yang khalifah sedang kena kepung oleh pemberontak. Maka mereka bergerak ramai-ramai nak mai ke Madinah. Maka para pemberontak ini jadi sangat takut. Maka mereka kata, kita kena buat sesuatu yang lebih. Kita kena usaha sesuatu yang lebih. Maka akhirnya mereka bertindak. Disebut dalam riwayat ini, mereka ini dirasuk syaitan, masuk dan membunuh Sayyidina Utsman. Kisah pembunuhan Sayyidina Utsman panjanglah, dramatik lah. Mereka kerat tangan Sayyidina Utsman dulu dan sebagainya. Ketika tu sedang baca Quran. Sayyidina Utsman pula sebelum hari yang dibunuh itu, malam tu dia mimpi. Siang tu dia puasa, apa makanan apa tak ada kan. Puasa, makan dia, kemudian dia mimpi Rasulullah SAW, Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Tengok dia senyum kepada dia dan kata, wahai Utsman, hang berpuasa di dunia dan hang akan berbuka dengan kami sekali. Maka bila Sayyidina Utsman jaga, dia faham dah dia akan dibunuh sekali lagi. Ini riwayat yang sahih. Maka tuan-tuan, Sayyidina Utsman dibunuh. Isteri Sayyidina Utsman pun kena. Kisah ni dengar sampai dekat Mekah. Sayyidatina Aisyah dengar cerita ni. Dengar cerita ni. Maka Sayyidatina Aisyah berkhutbah di Mekah, jadi sangat marah. Macam mana mereka boleh biar benda ni berlaku? Marah.
Macam mana budak-budak muda datang daripada mana hala, boleh pergi kepung sahabat Nabi, boleh pergi bunuh pula, tahan ayak, tahan minum, kuarantin berbulan-bulan lamanya. Mana pergi orang lain? Sayyidatina Aisyah jadi marah. Tu punca dah tu. Nah, Sayyidatina Aisyah jadi marah. Maka membawa gerakan daripada sana. Dan marah tu bukan marah kat sahabat-sahabat ni, marah dekat pemberontak tu. Maka bila disiasat, sekarang siapa naik? Sekarang siapa naik? Bila Sayyidina Osman dah kena ni, siapa pula naik ganti? Dia pergi jumpa seorang-seorang sahabat pakat tak mau belaka. Akhirnya Sayyidina Ali terima. Itu pun sebab terpaksa. Sebab bila semua orang tak mau terima, takut jatuh ke tangan orang yang tak layak. Maka Sayyidina Ali terima dalam keadaan terpaksa. Bila terima dalam keadaan terpaksa begitu, Sayyidina Ali tak salah. Sebab kalau Sayyidina Ali tak terima, takut jatuh kat tangan orang lain lagi masalah. Tetapi memberi persepsi yang tidak elok kepada orang yang di luar Madinah. Kata, baik sekarang Ali dah naik, apa Ali buat? Tuan, kalau kita duduk di tempat Sayyidina Ali, apa kita nak buat? Siapa yang bunuh dalam rumah tu tak tahu. Dan pemberontak ratusan orang pun tak tahu. Mereka menyerap, menyelinap masuk ke penduduk Madinah. Lepas tu geng-geng haji ada yang mula balik dah. Tak cam orang-orang luar ni. Kemudian berlaku pergelutan dalaman. Kemudian geng-geng Muawiyah daripada Syam dengar. Sebab Muawiyah ni dia Bani Umayyah. Sayyidina Osman Bani Umayyah juga. Bila Bani dia sendiri kena bunuh, dia menuntut bela. Dia kata kepada Sayyidina Ali, apa yang Sayyidina Ali nak buat lepas ni? Tuan-tuan, apa Sayyidina Ali boleh buat? Kena siasat satu-satu, bukan boleh tangkap. Bukan ada ISA zaman tu. Satu siasatan. Tetapi bila mereka ini marah, mereka tak boleh duduk dah. Kenapa nak tunggu dulu? Kenapa? Macam tu. Padahal Sayyidina Ali bagi dia, bukan tunggu duduk siasat ni. Ya? Baik. Masa tu tuan-tuan, di Mekah, Sayyidatina Aisyah kata, kalau macam ni punya modus operandi geng-geng pemberontak ni, aku syok, mereka bukan nak bunuh Osman saja. Mereka nak bunuh khalifah Islam. Sekarang Ali naik, Ali dalam bahaya. Nah, tengok niat mukminin nak jaga Sayyidina Ali tu. Bila bergerak tu tuan-tuan, antara yang ikut Ummu Habibah, antara yang ikut. Sayyidina Umar pergi jumpa kakak dia ni, kata, "Kak jangan ikut." Sebab Sayyidatina Aisyah dah siap dengan tentera semua di Mekah nak bergerak pi. Nak pergi bawa dengan pedang-pedang semua, nak pergi tolong Sayyidina Ali. Abdullah bin Umar masa tu di Mekah, dia kata, "Wahai kak jangan pergi." Kata kak dia, "Pasal apa tak boleh pergi, aku nak pergi tolong." Makcik yang, makcik yang bahasa kita lah ni. Waktu Siti Aisyah pun pergi. Kata Sayyidina Abdullah bin Umar, dia kata, "Saya nampak benda ni jadi keroh nanti. Pasal kita pergi bawa pedang, dia pergi bawa pedang. Walaupun kita pergi dengan niat baik, tapi persepsi itu, sentimen. Kan? Kita pergi rumah orang bawa pedang, bawa cangkui. Walaupun kita pergi niat dengan elok nak tolong cangkui rumah dia, tapi orang tengok, bagi salam pegang cangkui ni pasal apa? Nampak? Dia bagi sentimen yang macam tu. Abdullah bin Umar bijak, dia nampak dia tak bagi pergi. Okay. Di pihak Sayyidina Ali dengar rombongan Aisyah mai dengan geng-geng orang Mekah, bukan tentera yang rasmi, bekas-bekas pejuang orang Mekah, bukan tentera yang elit ni. Maka Sayyidina Ali mula risau. Ya Allah, Ummul Mukminin mai bawa orang di Mekah ni, bawa kelengkapan semua. Sat lagi pemberontak ni orang-orang muda ramai. Kita tak tahu siapa, takut dia pergi kepung rombongan Aisyah, dia pergi bunuh Ummul Mukminin lagi ni ya. Maka Sayyidina Ali kata tak boleh biar, kita kena pi. Di sini datang Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan kata kepada ayah dia, "Wahai ayah, jangan pi." Sayyidina Ali kata, bukan ayah nak pi perang dengan Ummul Mukminin. Ayah nak pergi tolong Ummul Mukminin lah. Kata Sayyidina Hasan, mereka pun ada tentera, mereka tak apa, insya-Allah Allah Taala jaga. Tapi kalau ayah pun pi, mereka pun mai, masing-masing bawa pedang, memang niat nak tolong, tetapi takut duri-duri fitnah ni ada ni jadi pasal sat lagi. Kata Sayyidina Ali, tak apa. Boleh ikut niat elok. Tuan-tuan, nampak? Di camp sini Sayyidina Hasan bijak dia, nampak jauh. Pi juga. Bila pi tuan-tuan bertemu, tuan-tuan boleh bayang tak situasi dia bertemu menghadap aku di sini dengan tentera dengan pedang dengan panah, di sini dengan tentera dengan pedang dengan panah dengan unta lah, perang Jamal ni kan. Situasi dia macam mana? Maka bila hantar wakil sembang. Bila sembang kata, kami bukan main nak main serang Sayyidina Ali. Sebab duk takut geng Sayyidina Ali duk ingat. Geng Siti Aisyah main nak serang mereka ke mana ke. Rupanya bila pergi settle elok, rupanya masing-masing main. Kami main nak tolong puan, nak tolong ibu. Ibu main nak tolong kami. Itu saja. Okey, selesai. Maka mereka beristirahat di sana.
Malam itu tak balik lagi berkemah di sana pasal perjalanan jauh. Tuan-tuan, dalam kedua-dua kelompok ini ada Khawarij. Itu yang kita Khawarij, golongan yang keluar. Dia keluar daripada jemaah ni. Khawarij ni sampai hari ni lah ada pengaruh pemikiran yang macam ni. Khawarij ni keras tuan. Khawarij ni bagi akidah Khawarij, siapa yang melazimi dosa kecil kafir. Bagi Mu'tazilah, siapa melazimi dosa kafir tak kafir dan dosa kafir. Bagi Mu'tazilah, siapa yang melazimi dosa kecil tak kafir dan tak Islam. Macam tu. Bagi Murji'ah, buat dosa tak ada kaitan dengan iman. Dosa-dosa lah, iman-iman lah. Walaupun aku tak semayang, walaupun aku pakai tattoo, tapi aku baik. Tu Murji'ah. Lalu ni berlambak golongan ni. Walaupun bukan atas nama Murji'ah, tapi berlambak kat dunia akhir zaman. Tetapi kita Ahli Sunnah wal Jamaah, iman yazid wa yanqus. Boleh bertambah, boleh berkurang. Siapa buat dosa kecil, fasik, kan? Baik. Tuan-tuan, Khawarij ni plan. Kalau Sayyidina Ali dengan Sayyidatina Aisyah bersatu, sahabat kuat balik, mereka akan bersatu untuk siasat naya kita. Kita jangan biar orang Islam bersatu. Ada tak golongan ni yang tak boleh tengok orang Islam bersatu? Ada berlambak. Dia tak boleh tengok orang Islam bersatu, dia jadi panah duduk. Maka dia kata, kita kena plan, jangan bagi bersatu. Maka tuan-tuan, apa mereka buat? Malam tu mereka keluar, bahagi dua grup. Satu grup pergi pukul hendak tim Aisyah tengah malam, satu grup pergi pukul hendak tim Sayyidina Ali tengah malam. Tuan-tuan, bila terjaga tengah malam, tiba-tiba ditikam daripada belakang. Dalam kepala mereka kita tak fikir apa tuan-tuan? Terkejut tim askar Sayyidina Ali, fikir apa? Of course lah, geng belah sana buat, siapa lagi? Tengah-tengah malam. Terus pergi lawan. Yang belah sana pula terkejut. Siapa main bunuh kami sengat-sengat malam-malam? Tadi siang janji lain, malam-malam yang serang kami. Mengecut, serang. Berlaku pertempuran Jamal. Tuan-tuan, sahabat-sahabat yang mulia terkorban. Sayyidatina Aisyah jatuh daripada unta dia. Satu pertempuran yang cukup menyayat hati. Saya lupa nama seorang lelaki ni. Dia yang berkerak kepala Talhah ke Zubair. Kan? Zubair, kan? Dia bawa pergi tunjuk kat Sayyidina Ali. Saya dah kerak dah kepala dah Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata neraka untuk hang. Dia ingat Sayyidina Ali nak puji dia. Nak beri dia datuk, kan? Bawa pergi kepala Zubair, tunjuk kat Sayyidina Ali. Wahai khalifah, ni dia kepala Zubair, saya dah kerat. Sayyidina Ali kata neraka untuk hang. Aku tak suruh pergi bunuh mereka. Aku suruh pergi jaga mereka. Macam mana boleh jadi macam ni? Sayyidina Ali tengok pedang Zubair, menangis Sayyidina Ali. Sayyidina Ali kata, pedang inilah yang dahulunya menghilangkan duka dan luka di wajah Rasulullah. Hari ini pemilik pedang ini kamu bunuh. Sebab pedang yang pertama yang dihunuskan untuk menjaga Rasulullah, pedang Zubair. Pedang pertama yang dihunuskan untuk jaga Nabi. Sayyidina Ali kata, pedang inilah yang dulu menghilangkan duka dan luka di wajah Nabi. Owner pedang ni hampa gamak bunuh, neraka untuk hamba. Mana Sayyidina Ali tak seronok dengan pembantaian ni tuan-tuan. Sayyidina Ali disebut dalam riwayat, bila mana Sayyidina Ali pergi melewati kawasan tu, dia peluk Talhah, peluk sahabat-sahabat yang meninggal, dia berdoa sekuat hati, dia kata, ya Allah, kalaulah aku mati 40 tahun dulu, dia kata. Teriak Sayyidina Ali, kalaulah aku mati 40 tahun dulu, aku tak mampu nak tanggung fitnah ini, ujian ini. Tuan-tuan, masa tu pula dekat kem di Syam, tentera Muawiyah bin Abi Sufyan dengar lagi melompat. Dah bunuh Sayyidina Osman, pak saudara kami. Pi bunuh pula Talha. Pi bunuh pula Zubair. Apa yang Ali buat sebenarnya ni? Berlaku pula perang Siffin. Itu cerita tu panjang lah. Kita punya bab ni Riyadhus Shalihin kan. Cuma nak beritahu, dalam kelompok itu memang ada golongan yang menyebelahi side Sayyidina Ali, ada yang menyebelahi side Sayyidatina Aisyah, ada yang menyebelahi side Muawiyah bin Abi Sufyan. Dan kalau orang tanya kita, sahabat-sahabat yang besar-besar yang ramai hidup lagi tu sokong belah mana? Kebanyakan tak sokong siapa-siapa. Ada satu riwayat saya nak tutup dengan yang tu pasal bunyi syak dah kan. Ada satu riwayat yang saya jumpa dalam Syar Alamun Nubala, juzuk pertama ni, dalam perbincangan tentang Sa'ad bin Abi Waqqas, satu cerita yang menarik. Riwayat daripada Abu Nuaim, dia kata apa? Haddatsana Abu Ahmad Al-Hakim, haddatsana Ibnu Khuzaimah, haddatsana Imran bin Musa, haddatsana Abdul Waris, haddatsana Muhammad bin Juhadah, an Nuaim bin Abi Hind, an Abi Hazim, an Husain bin Kharijah Al-Ashja'i qala. Siapa cerita ni? Husain bin Kharijah Al-Ashja'i. Dia kata apa?
lima qatila Uthman, ketika mana berlaku pembunuhan Sayyidina Uthman. Dia cerita balik. Ni hadis yang lain, ni riwayat yang lain. Okey. Ketika mana musim berlaku era pembunuhan Sayyidina Uthman, berlaku gegak gempita orang Islam bermusuh antara satu sama lain, bermusuh sesama sendiri. Ada yang pilih tim Ali, ada yang pilih tim Aisyah, ada yang sokong pilih tim Muawiyah. Mula bergaduh, berpecah sesama sendiri. Sedangkan kita semua bersatu pada asalnya, tetapi kerana fitnah ramai yang berbeza-beza. Maka kata Husain bin Kharijah al-Asja'i ni, masa berlaku musim pembunuhan Sayyidina Uthman itu, ashkalat alayya al-fitnah. Muskil. Saya jadi pening dengan fitnah ni. Saya jadi susah hati. Saya jadi tak tahu. Faqultu Allahumma arini minal haqq amran atamassuku bih. Dia doa kepada ya Allah, dia kata, Husain bin Kharijah al-Asja'i kata, saya jadi pening nak sokong mana. Lah ni jadi tak tuan-tuan kat kita? Jadi. Nak sokong siapa tak tahu ni. Sokong hak ni berasa betul dah. Alamak ada buat salah. Sokong hak tu, benci hak tu rasa salah dah. Ada buat benda betul. Dan orang begitu nak tahu. Dia ada dua golongan. Satu dia betul-betul fikir, aku pening kepala lah nak sokong mana ni. Sampai jadi susah hati, sampai tak dulu makan. Siapa suruh tak tahu. Ada yang dia susah hati, dia nak tahu member dia sokong mana. Ni buat dah kat panggil aku ni. Baru minggu lepas, seorang sahabat karib saya hantar mesej. Dia kata ada satu orang, dia tunjuk mesej tu kat saya. Dia kata, dia tunjuk mesej tu screenshot. Member tu tanya dia, Mat, Ustaz Ibn Rijal sokong belah mana? Member dia tak tahu. Parti mana pun tak tahu, dia tak pernah cerita. Tak apa hati dia kata, nak kena cari kak. Pasal aku duk rasa dia ni macam belah-belah apa. Dia happy. Tapi ada masa dia cakap macam pah. Hang cuba siasat tengok. La hawla wala quwwata illa billah. Nak tahu sungguh-sungguh ni. Benda ni bukan baru hak besok saya tahu lah berapa puluh kali dah. Nak tahu juga Ustaz Abang kena abang tu terang. Fikrah kena jelas kata kita. Fikrah jelas tak jelas ni bukan maksud kena jelaskan kat orang. Ni nak anda. Fikrah jelas ni bukan bermaksud nak kena perjelas. Saya dengan ini saya parti ni bukan. Kan? Fikrah jelas, fikrah kebenaran itu utama. Tapi dia jadi tak liduh. Dia marah kawan dia, aku tak puas hati lagi, aku tak tahu Ustaz ni warna apa. Aku dia hitam lah, kita ni warna apa lagi. Tapi dia nak tahu juga. Ada orang lagu tu. Sama macam Husain bin Kharijah al-Asja'i ni, dia pun jadi lagu tu. Dia kata aku tak puas hati, aku tak tahu nak sokong mana ni. Saya bagikan hujah ni. Tengok dia pernah sokong mana. Maka saya doa ke Allah. Itu baru betul Doa ke Allah lah. Kita ada doa selalu lepas sembahyang kan. Doa lepas kuliah. Allahumma arina adalah haq, Tuhan tunjukkan kalau benda tu betul, tunjukkan yang betul kan. Baik. Maka dia doa ke Allah. Allahumma arini minal haq amra'an atamassuka bih. Ya Allah, tunjukkanlah aku kebenaran yang akan aku berpegang padanya. Dia doa selalu. Saya tutup dengan hadis ni tuan-tuan. Fara'aitu fi naum ad-dunya wal akhirah bainahuma haitun. Maka pada satu malam saya mimpi. Saya melihat langit dan bumi. Tinggi langit dan bumi. Saya nampak keseluruhan dia. Bainahuma haitun. Antaranya itu, hait ni apa? Dinding. Ada macam benteng, ada macam dinding. Di mimpi, dalam mimpi dia. Maka saya pun naik. Fahabatu al-hait. Saya naik satu dinding tu. Dia macam-macam benteng lah. Saya naik satu benteng dinding itu. Satu tingkatan. Faiza binafarin faqalu nahnul malaikah. Saya nampak beberapa orang lelaki. Saya tanya, siapa kamu? Maka kata mereka, kami ni malaikat. Dalam mimpi mimpi siapa ni? Husain bin Kharijah al-Asja'i. Maka saya mimpi, saya nampak naik satu benteng, saya nampak malaikat. Maka saya tanya kepada para malaikat, fa aina syuhada? Mana pi orang-orang yang syahid dalam medan Jamal itu? Ada tak kat sini? Masa tu musim perang tak berhenti lagi tuan-tuan. Qalu is'adad darajat. Kata malaikat itu, atas lagi, ada benteng lagi, naik lagi. Maka saya naik, dia kata. Fasa'altu darajatan summa ukhra. Saya naik lagi satu tingkat. Saya tengok seorang demi seorang roh, seorang sahabat yang meninggal ni, dia kata. Saya nampak dalam mimpi ni, tuan-tuan, ni cerita ni dalam mimpi bukan cerita betul ni, cerita dalam mimpi. Tapi cerita ni, riwayat ni betul. Cerita ni cerita mimpi dia, bukan dia naik sungguh. Maka saya naik satu tingkatan demi satu tingkatan, saya nampak satu roh ni. Orang-orang yang syahid, sahabat-sahabat yang syahid ni. Okey.
Saya naik sampai satu derajat yang paling atas, fa iza Muhammad wa Ibrahim. Dan paling atas saya nampak Rasulullah dan Nabi Ibrahim, dia kata. Cerita ni macam berat sini, tapi saya akan cerita sumber dia. Takut orang kata betul ke ustaz ni. Tapi cerita ni dalam kitab Imam Zahabi ni, Siyar A'lamun Nubala, jilid 1 muka surat 120. Maka saya nampak Rasulullah dan Nabi Ibrahim, dia kata. Wa iza Muhammadun yaqul li Ibrahim, dan saya dengar Nabi Muhammad bagi cakap kat Nabi Ibrahim, istighfar li ummati, wahai Nabi Ibrahim, tolonglah sama istighfar untuk umatku ini. Qala, berkata Nabi Ibrahim, innaka la tadri ma ahaddasu ba'dak. Kenapalah hang tak tahu ke apa yang depa buat setelah hang tak ada? Lagu itulah ibarat bahasa kita ni. Nabi Ibrahim kata kat Rasulullah, tak perhati ke, tak tengok ke wahai Muhammad, apa yang umat kamu buat setelah kamu tak ada? Innahum ihriqau dima'uhum, mereka saling menumpahkan darah sesama mereka. Wa qatalu imamuhum, dan membunuh imam-imam mereka. Alla fa'alau kama fa'ala Khalili Sa'ad. Kenapalah mereka tak buat perangai ataupun tak buat satu pendirian macam mana pendirian sahabat aku Sa'ad. Nabi Ibrahim kata macam tu. Sa'ad mana ni? Sa'ad bin Abi Waqqas. Terkejut, dia terjaga. Husain bin Kharijah al-Asja'i ni terjaga. Bila dia terjaga, dia pergi rumah Sa'ad tu esok tu. Dia pergi rumah Sa'ad, qultu laqad ra'aitu ru'yan. Saya pergi rumah Sa'ad, saya kata kat Sa'ad, saya mimpi sekian-sekian ni. Dia ceritalah yang saya cerita tadi tu. Fa'ataitu Sa'ad, saya pergi jumpa Sa'ad, saya cerita kat dia. Faqissasitiha alaih. Saya kisahkan benda ni kepadanya. Fama aksaru farhan, saya lihat dia sangat gembira. Bila saya cerita lagu tu, dia sangat gembira. Qad khaba man lam yakun Ibrahim alaihi salam khalilahu. Siapa yang tak gembira, dia kata, bila dengar Nabi Ibrahim kata saya ni kawan dia. Sa'ad bin Abi Waqqas dengar cerita Husain ni, dia seronok sangat-sangat. Allah, mimpi lagu ni ke? Seronok, dia seronok, tenteram hati dia. Tapi kawan yang nama Husain ni tak tenteram lagi. Pasal apa? Jawapan dia tak dapat lagi. Nak sokong siapa ni? Parti mana ni nak bangga? Tak dapat jawapan lagi. Tetapi Nabi Ibrahim bagi syarat, kenapalah tak ikut kawan aku ni Sa'ad ni? Kan? Jadi dia dapat gambaran yang apa yang Sa'ad undi tu betul ya. Esok tu dia pergi rumah Sa'ad, dia tanya, dia ceritalah, saya mimpi sekian-sekian. Maka Nabi Ibrahim puji kamu wahai Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas seronok. Maka faqultu, ma'a ayyi ta'ifataini anta. Lah ni saya nak tanya tuan lah, nak tanya pak cik. Pak cik sokong belah mana? Dia tanya. Pak cik sokong belah mana? Saya nak tahu hak tu sebenarnya. Bukan kisah mimpi sangat. Nak tahu pak cik sokong mana sampai Nabi Ibrahim puji ni. Tuan-tuan, jawapan Sa'ad bin Abi Waqqas ni. Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, ma ana ma'a wahidin minhuma. Sesungguhnya demi Allah, aku tak bersama mana-mana salah satu. Kata Sa'ad bin Abi Waqqas. Aku tak sokong mana-mana salah satu. Maknanya aku tak sokong yang, bukan tak sokong sahabat, tak sokong gerakan-gerakan yang ekstrim ni. Tak sokong orang yang pilih untuk berbalah sesama Islam ini, tak sokong. Qultu, maka aku jadi terkejut. Aku kata, fama ta'muruni, kalau macam tu apa nasihat tuan kepada saya? Apa arahan pak cik kepada saya ni? Husain ni tanya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas. Kalau macam tu apa nasihat pak cik? Apa arahan pak cik kepada saya? Qala, berkata Sa'ad bin Abi Waqqas, hal laka min ghanam? Hang ada kambing-kambing ke apa ke nak belah? Qultu la, tak ada apa lah, saya duk kerja kerajaan. Betul lah kot. Bila saya tak ada lah kambing-kambing apa pun, tak ada nak menjaga. Maka saya kata tak ada. Qala, berkata Sa'ad, fashtara ghanaman, pi beli kambing, pi beli binatang ternakan ni. Fakana fiha hatta tanjali. Pi beli niaga kerja elok. Lagu itulah ibarat bahasa mudah ni. Pi kerja, pi beli binatang ke bisnes ke apa, pi buat kerja hang. Lagu itulah bahasa maknawi dia. Ada binatang, ada kerja, tak ada, pi cari kerja, buat kerja. Tu masuk dalam lagu tu. Setengah orang ni dia sibuk sangat bergaduh sesama kita ni, kerja pun tak jalan. Tu pun takut juga. Kalau kerja jalan tu lain cerita, ni kerja dia pun tak tentu hala.
isteri, anak-anak makan pakai belum tentu dia duk kempen pergi balik. Anak di rumah, isteri di rumah tak makan pun tak tahu mana halal. Nah, itu pun masalah lah. Nah, kempen pumpang kena buat hukum Islam, dia masjid pun tak pernah main. Itu masalah lah orang marah lagi saya ni. Tapi lagu tu hakikatnya. Kan? Lepas itu kata Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas, kerja. Pergi kerja buat kerja elok. Bukan kerja sampai tak peduli benda-benda ni, ambil tahu. Tapi jangan sampai hilang hak fardu ain ni. Nah, ngaji bab fardu ain, fiqh, tasawuf semua ni. Ya, kerja apa, bagi makan anak bini semua ni, sarah mak ayah ni, jangan sampai tinggal yang tu duk alik berbalah bergaduh ya. Pergi kerja. Tuan-tuan, dia bagi footnote kat sini. Nombor 2. Rijaluhu siqat. Semua lelaki-lelaki dalam sanad ini semua siqah belaka. Wa akhrajahu Al-Hakim, dan Imam Al-Hakim meriwayatkan hadis ini dalam Mustadrak. Ya, min tariqi Imran bin Musa an Abdul Waris bin Sa'id. Ya, dan juga dinukilkan kisah ini di dalam Al-Isabah fi Tamyiz As-Sahabah karangan Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisah ni duduk dalam Mustadrak Al-Hakim, duduk dalam Syiar Alamun Nubala Imam Zahabi, dan duduk dalam Al-Isabah Imam Ibnu Hajar. Saya sebut juga rujukan sebab cerita ni macam berat sikit kan bila kita mimpi Nabi Ibrahim tu. Saya tanya guru lecturer saya, Dr. Omar, "Doktor, macam mana cerita ni? Nampak macam pelik pasal mimpi kan, mimpi pula Nabi Ibrahim, Nabi Muhammad pula. Tak apa ke saya nak cerita dalam kuliah?" Tu saya akan jenis macam tu, saya akan tanya. Maka kata doktor, mimpi bukan hujah, tetapi sokongan hujah boleh. Dan cerita tadi ni, para perawi sanad itu semuanya lelaki yang trusted, lelaki yang soleh, yang dipercayai. Dan cerita ni tak mungkin palsu. Cerita ni betul. Tetapi dia bukan hujah pertama sebab dia mimpi. So dia boleh jadi hujah sokongan. No? Tak habis juga hadis baru malam ni. Tapi selesailah kita hadis nombor 14. Nah, yang kita bincang pada bulan lepas tu, selesailah kisah tentang Abu Bakrah riwayat kalau lelaki Islam jumpa dengan orang Islam yang lain, saling bunuh aku, yang membunuh dan dibunuh dalam neraka. Ya, hadis ni memerlukan syarah yang panjang yang sampai kita makan 2 bulan ni. Ya, sebab takut orang salah faham. Takut orang fikir orang Islam tak boleh bunuh orang Islam yang lain, kalau kata polis tu Islam, penyeniah tu Islam, lagu mana pula kan. Sebab tu syarahan dia panjang. Bulan depan kita sambung insya-Allah hadis yang ke-15 dan seterusnya nah. Wallahu taala alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah merazaqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhama malakatil muqarrabin wa hdina fi hidayatil arifin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lana fila wa la ma'na wa la matba'una syaqiyyan wa la matuda wa la mahruma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.